Shalom saudara, renungan kita pada hari ini bertajuk Yehuda. Dalam Kejadian 49 ayat 10 menyatakan, tongkat kerajaan tidak akan berpindah daripada Yehuda ataupun lambing pemerintahan dari antara kakinya, hingga datang Dia yang berhak atasnya, kepadanya lah bangsa-bangsa akan tunduk. Yehuda dilahirkan sebagai pemimpin. Walaupun dia anak keempat Yakub dan Lea, dia adalah ketua di antara adik-beradiknya. Dia adalah orang yang mencadangkan menjual Yusuf kepada orang Ismail, bukan membunuhnya. Dalam Kejadian 37 ayat 26, dan para saudaranya pun menyetujui kata-katanya dalam ayat 27. Yakub menolak rayuan Ruben untuk mempercayakan nyawa Benjamin di tangannya, tetapi apabila Yehuda menawarkan dirinya sebagai jaminan untuk keselamatan Benjamin, Yakub menerima cadangan itu dalam Kejadian 43 ayat 8 hingga 14. Keputusan itu bijak. Yakub mengenali anaknya. Ucapan Yehuda di hadapan Gebenu Mesir, adik mereka Yusuf, untuk menyelamatkan Benjamin adalah sebuah karya agung pengantara yang hebat dalam Kejadian 44 ayat 18 hingga 34. Kata-kata bijak yang mencairkan hati Yusuf untuk menyelamatkan nyawa adiknya dan meminta belas kasihan bagi bapaknya yang sudah tua dari disakiti atas kehilangan Benjamin. Kemudian Yakub menyuruh Yehuda mendahului dia ketika dia pergi ke Mesir. Yehuda bertemu dengan Yusuf dan menyediakan pertemuan itu dalam Kejadian 46 ayat 28. Tidaklah pelik bahwa suku Yehuda akan sentiasa memainkan peranan kepimpinan semasa perjalanan di padang gurun dan kemudiannya dalam pembahagian tanah Kanaan. Semasa zaman Beraja Israel, pemimpin zaman keemasannya, Daud dan Sulaiman adalah daripada suku Yehuda. Selepas Sulaiman, kerajaan itu terbahagi kepada dua, tetapi keturunan Yehuda terus memimpin kawasan selatan. Nubuatan Yakub mengumumkan kedatangan Shiloh dari Yehuda. Ini adalah simbolik Yesus. Tuhan sedang membimbing perkembangan sejarah manusia melalui Set, Nuh, Abraham, Yakub, dan Yehuda. Benih Mesias yang akan datang akan terus hidup. Manusia dalam apa jua tempat dan keadaan sentiasa memerlukan pemimpin. Gereja tidak terkecuali. Umat Tuhan dan setiap rumah orang Kristen layak mendapat pemimpin yang setia yang boleh membimbing mereka mengikut prinsip Alkitabiah. Di sini kita mempunyai sebab yang baik untuk berdoa. Mintalah Tuhan menjadi pemimpin kepada pemimpin kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.